Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, video kali ini kita akan fokuskan untuk kita go through lah beberapa example. So sebelum saya go through beberapa example, saya nak menekankan lah procedure method untuk double integration method. Okay, maksudnya step by step macam mana you nak jawab kalau soalan tu minta kamu carikan deflection ataupun slope pada beam menggunakan double integration method. Okay, so sekarang minta you all semua fokuskan pada this part lah. Okay, ataupun saya tukarkan warna lain lah, senang sikit. Okay, warna kuning ni Okay, this part. Okay, procedure method. So bila dapat soalan macam ni, yang pertama you kena carikan reaction lah as support. Okay, contohnya kalau dia bagi kamu soalan tu, dia tak bagi reaction, so you kena cari reaction pada support. Sekiranya soalan dah bagi reaction, so tak ada masalah lah, you boleh skip untuk step yang pertama. Okay, step yang kedua adalah sangat penting, di mana you kena tentukan cut section, kat mana kamu nak kena cut untuk you dapatkan cut section bagi satu beam. So you kena tahulah. So boleh tengok pada video yang saya dah attach macam mana nak tentukan cut section itu. Selepas itu, jangan lupa untuk you kena listkan boundary condition ataupun short formnya saya bagi dalam istilah BC, dan juga continuity condition ataupun CC. So boleh tengok nanti dalam video sebelum ni pun saya dah terangkan lah pasal BC dan juga CC. Okay, kaedah yang keempat ataupun step keempat adalah daripada cut section tersebut, you kena daripada step yang kedua, you kena terbitkan moment equation berdasarkan cut section. Okay, selepas tu, lepas dah terbitkan moment equation, step yang kelima, you kena terbitkan slope equation dan juga deflection equation pada setiap cut section. Dan last kali method adalah you masukkan nilai boundary condition dan juga continuity condition dalam slope dan deflection method untuk kita dapatkan nilai integration constant C itu. Okay, mari kita lihat pada beam yang telah saya lukiskan di sebelah kiri ni. Okay, di mana kita ada continuous beam, simply supported beam. You ada pin pada roller pada point A dan juga pin pada point C. Okay, so kat sini kita akan buat cut section di UDL, iaitu cut section AA, dan kita akan buat cut section selepas UDL, iaitu cut section BB, dan juga satu lagi cut section sebelum P kilonewton. Okay, P kilonewton lah. Okay, so kenapa saya perlu buat P pada cut section CC tu sebab dia selepas support C. Okay, so kalau you dah buat cut section, let's say lah you akan ada jarak AA untuk cut section AA dan juga jarak cut section BB lah. Okay, so untuk selepas itu, lepas dah tentukan cut section, okay, nanti you kena tentukanlah dia punya boundary condition, and then kena terbitkan moment equation berdasarkan cut section. Okay, bila dah terbitkan moment equation tu, baru kita yang step kelima ni formula yang saya tuliskan di bawah ni adalah slope equation dan juga deflection equation bagi setiap cut section. So let's say lah kita tengok slope pada AA. Okay, you tahu yang ini ini adalah you punya apa saya panggil sebagai moment equation moment equation. Okay, moment equation. So bila you kamerkan moment equation, first kameran moment equation kamu akan dapat slope equation. Okay, ini maksudnya adalah first integration lah, first integration. Okay, yang ini adalah slope bagi deflection, di mana kamu buat second integrate, you akan dapat slope equation.
Okay. Dan setiap kali kamu integrate, macam first integration, you akan menghasilkan satu integration constant, iaitu C1. Okay. C1 macam saya cakap tadi, first integration kamu akan menghasilkan satu unknown integration constant, iaitu C1. Okay. Second integration kamu akan menghasilkan lagi satu integration constant, iaitu C2. Okay. So samalah, benda ni sama berlaku pada setiap cut section. So kalau you tengok pada cut section yang BB ni pun sama. You kena kamirkan moment equation pada cut section BB dan akan menghasilkan satu integration constant C3. Okay. Dia tak akan jadi C1 balik C2, tak, dia akan bersambung. Sebab let's say, so kena back in your mind, let's say kalau you ada 4 cut section, bermaksud kalau you ada 2 cut section, bermaksud you akan ada 2 kali 2, 4 lah, 4 integration constant. Okay. Macam dalam BIM ini kita ada 3 cut section, so bermaksud you akan hasilkan sampai 6 integration constant. Okay. Dan selalu student buat silap bila dia buat cut section tu. Contoh cut section pertama, dia akan menghasilkan C1 dan juga C2 integration constant. So bila dia buat cut section kedua, dia tulis semula C1 dan juga C2. Sedangkan pada cut section kedua, dia akan menghasilkan C3 dan juga C4. So tolong berhati-hati, jangan buat mistake. Okay. So ini kalau saya tuliskan macam ini, bermaksud ini adalah first integrate dia jadi tebal lah, tak nampak pula. Saya tukar kejap first kamera senang. First kameran kamu akan hasilkan slope equation. Okay. Second kameran bermaksud you kena kamirkan slope equation. So kena ingat, first kameran akan terhasil slope equation. Okay. So daripada slope equation tu you kamirkan sekali lagi, iaitu akan menjadi kameran kedua. Dia akan menghasilkan bila kamirkan slope equation, dia akan hasilkan deflection equation. So kita tulis dia macam mana? Rupa dia akan macam ni lah. Sebab kita tahu berdasarkan flexural formula, ya, flexural formula apa dia? Dia akan ada D kuasa 2Y over DX kuasa 2 equal to EI, bukan EI patut di bawah, iaitu equal to moment over EI. Okay, ataupun dia juga akan dituliskan macam ni, EI D kuasa 2Y over DX kuasa 2 over moment. Okay. So bila you kamirkan moment itu, maksudnya bila you kamirkan, kan asalnya dia akan jadi macam ni kan, D kuasa 2Y over DX over M over EI. Okay. So bila you kamirkan, dia akan jadi dy over dx akan jadi moment x over ei. So ini equal to dengan equation slope lah. So bila you kamirkan lagi equation slope tu, dia akan jadi, so macam ni adalah first, ni adalah second. So bila second, dia hanya akan tinggal y equal to you kamir, dia akan jadi equation moment x, yang ini yang ni akan menghasilkan
plus C1. Okay, yang ni moment X over EI. Bila you ambilkan dia akan jadi C1X over C2. Bentuk macam tu. So mungkin tak nampak lah. Okay, so kita akan go to pada example. Kita akan tengok example yang pertama. So dalam example pertama ni dia minta determine deflection at middle of beam given E equal to 20 kN over millimeter square, I equal to 1600 10 to the power of 6 millimeter cube. Okay, so kita ada first you kena cari reaction lah. Okay, so kat sini saya tak nak buang masa saya untuk cari reaction. So reaction yang ada adalah untuk RA kita ada 12 kN, RC kita ada 6 kN. So yang kedua, step yang kedua kita kena tentukan cut section. So cut section kita akan buat analisis daripada kiri ke kanan beam. So kita akan cut sebelum point load 18 kN, iaitu cut section yang pertama ini. Okay, lepas tu kita akan cut selepas point load, iaitu cut section yang kedua. Okay, lepas tu lepas dah tentukan cut section, kita kena listkan lah boundary condition dan juga continuity condition bagi kita punya figure ini. Okay, dan saya pun dah minta you all back your mind pada support deflection adalah 0. So support kita di mana? Sebab kita nak buat analisis daripada kiri ke kanan kiri ke kanan. So starting kiri kita pada X sama dengan 0 meter, iaitu DA. Okay, iaitu kat sini X equal to 0 meter. Kita tahu pada support, you tengok pada yang sini. Okay, kita tahu pada support dia punya Y equal to 0. Macam saya tengah buat ini. Okay, so bila kita berpindah daripada kiri ke kanan beam, iaitu di hujung beam kita jumpa support C. Okay, support C ni. Dan kita tahu juga bila kita ambil jarak daripada kiri ke kanan beam, kat sini nilai X dia akan jadi berapa? Iaitu panjang beam lah, 6 meter. So ni kita tahu pada support deflection, iaitu Y equal to 0. Sama yang ni lah. Okay, itu adalah untuk boundary condition. Boundary condition ni di mana kita akan tengok pada support tersebut lah. Macam mana pula dengan dia punya continuity condition? Continuity condition tu kita akan tengok pada sepanjang beam tersebut. Okay, so kat sini untuk continuity condition ni biasanya kita akan tengok pada point load ataupun pada beban yang dikenakan pada beam tersebut, iaitu kita ada 8 kN pada point B, di mana kita tahu pada point B kat sini X kita daripada kiri ke kanan beam adalah 2 meter. Okay, so kita tengok pada sini. So pada 2 meter kita tahu discontinuity dia sudut di sebelah sudut pada cut section pertama sama dengan sudut pada cut section kedua. Okay, you boleh tengok pada figure yang ini Okay, di mana pada point B bila saya gerakkan ke bawah, kita akan dapati sudut di sebelah cut section pertama, iaitu yang ini, sama dengan sudut pada cut section kedua. Begitu juga dengan dia punya deflection. Okay, pada tengah-tengah ni deflection dia samalah pada satu point, pada point B. Jadi Y1 ataupun deflection pada cut section pertama sama juga dengan cut section pada deflection pada cut section kedua. Okay, so itu adalah continuity condition. So nanti continuity condition ni sangat penting Kalau you salah mentafsirkan dia, you akan ada masalah untuk nak solvekan lah equation tersebut. So step yang keempat, okay, step yang keempat kita nak wujudkan lah. Step keempat ni kita akan buat ni step keempat. Okay, you akan lukiskan ataupun cut section sebab you nak terbitkan moment equation. Okay, so ini pada part A to B dengan jarak daripada 0 lebih kecil daripada X dan lebih kecil sama dengan 2 meter, itu adalah
cut section yang pertama. So yang ni sangat penting iaitu di mana you kena lukiskan free body diagram untuk cut section tersebut. Okey. So ini adalah dia punya free body diagram. Okey. So kat sini you tak perlu nak letakkan dia shear sebab you nak ambil cut section tu nanti you akan buat penjumlahan di mana cut section tu berlaku. So you akan letakkan you punya key point atau penjumlahan moment tu pada cut section yang pertama yang saya tengah bulatkan ini. So kalau you letak V kat situ, kalau contoh letak V V1, kalau you nak buat moment, di situ ada moment yang disebabkan oleh dia shear? Tak ada, sebab V kita tak ada nilai D. Okey. Itu kenapa kita tak perlu pun nak lukiskan dia shear tu pada kita punya free body diagram. So selepas dah lukiskan free body diagram, you kena wujudkan moment equation. So ini adalah you punya first moment equation. Okey. So yang ni tadi saya dah terangkan kat atas pasal pressure formula ni. So ini adalah first punya moment equation. Okey. So lepas dah dapat first moment equation tu, okey, so saya akan continue balik. So kita akan dapati kita punya formula itu akan jadi macam mana? Kita akan jadi EI D kuasa 2Y over DX kuasa 2 equal to, okey, kita terus masukkan nilai ataupun equation moment kita bagi cut section pertama iaitu 12X. Okey. So bila you kamirkan moment equation itu, you akan hasilkan EI dy over dx, ataupun you boleh tuliskan sebagai EI ini adalah theta. So dy over dx itu adalah slope lah, bersamaan dengan 12x kuasa 2 over 2 plus C1. Okey, jangan lupa integration constant kamu C1. Okey. So you boleh simplifykan dia akan jadi 12 bagi 2 6. So 6x kuasa 2 plus C1. Okey, plus C1. So daripada equation 6x kuasa 2 plus C1 itu adalah slope equation. So bila kita integratekan slope equation, dia akan jadi macam mana kita akan tulis? Kita akan tulis sebagai EI Y ni adalah deflection equal to, kita kamikan yang ni kita kamikan ni, kita akan jadi 6x kuasa 3 over 3 ni adalah datang daripada kuasa ni. Okey, ditambahkan dengan C1x. Kamiran kan bila apa-apa nombor bulat kan, bila kita kambingkan dia akan didarabkan dengan x. Okey, and then campurkan lagi dengan C2. Okey, so ni akan jadi equation equation yang pertama. Okey, kenapa saya tak letakkan yang equation bagi slope untuk equation pertama? Sebab soalan tu dia minta kamu carikan deflection. Okey, dan tolong ingat dan baca betul-betul soalan. Contohnya dia kata okey, find the slope at the beam using double integration. Bermaksud kamu punya step hanya kamu perlu kamirkan untuk dapatkan slope deflection saja. Tak perlu buang masa dengan mewujudkan deflection equation, sebab soalan minta slope bukan minta deflection. Berbeza dengan soalan ini dia minta kamu cari apa? Deflection. So bermaksud you kena buat integration 2 kali lah sampai kamu dapat wujudkan equation bagi deflection. Okey, itu baru habis bagi equation untuk part AB ataupun cut section yang pertama. So kita akan go to kepada part B ke C dengan jarak je dengan iaitu 2 meter lebih kecil daripada X lebih kecil daripada 6 mm. Okey, so kita punya free body diagram macam mana? Free body diagram kita akan jadi macam ni lah. So ni adalah reaction untuk RA equal to 12 kN, dan kita ada point load sebab dia pada part BC kan. So 8 point load iaitu 18 kN
you akan ada moment pada cut section yang kedua. Okey, dan distance pada sehingga ke section yang kedua adalah still lagi X. Cuma pada sini kita tahu distance adalah 2 meter. Okey, settle kita punya free body diagram Sebab tu kena lukis free body diagram ni, baru you boleh nampak macam mana nak wujudkan you punya moment equation. So berdasarkan pada point di mana cut section itu berlaku, okey, kita akan cari penjumlahan moment pada cut section yang kedua. Kita tahu dia equal to 0. Okey, iaitu akan hasil moment yang kedua, iaitu yang ini, iaitu lawan jam positif ditambahkan dengan 18. Okey, 18 dia akan jadi counterclockwise positif didarabkan dengan distance dia mana? Distance dia adalah yang ini. Yang ini itu yang mana? Iaitu X tolakkan dengan 2 meter lah, iaitu X ditolakkan dengan ni. Tu akan dapat X tolak 2. So distance dia D adalah X tolakkan dengan 2. Okey, apa lagi daya? Iaitu reaction pada A lah. Okey, reaction pada A yang akan dapati dia bergerak berputar ikut jam. So bila ikut jam dia akan jadi negatif 12 darabkan apa distance dia? Distance dia adalah yang inilah, X equal to 0. So M 2, okey, ataupun moment equation bagi cut section kedua adalah 12X tolak 18 kali X tolak 2. So bila saya kembangkan dia akan jadi 12X tolak 18X tambah 36. So sini akan jadi, kita simplifikan, dia akan jadi negatif 6X campur 36. So ni adalah moment equation bagi cut section yang kedua. So bila kita integratekan, you akan dapati EI di kuasa 2Y ni adalah dx kuasa 2 equal to negatif 6x plus 36. ok, so bila you integratekan EI, dia akan jadi dy over dx ataupun EI dia akan jadi theta equal to negatif 6x kuasa 2 over 2 campur 36x campur C3. ok, C3. ok, dah dapat dengan C3 itu nanti, ok, kita integratekan dia lagi, dia akan jadi EI over Y equal to, ataupun saya nak simplify kan tak? Saya simplify dulu lah supaya you nampak bersamaan dengan negatif 3x kuasa 2 campur 36x campur C3. So ni adalah equation bagi slope. So bila kita integratekan slope equation tu, kita akan menghasilkan equation bagi deflection lah, iaitu Y akan jadi negatif 3x kuasa 3 bahagi 3 campur 36 x kuasa 2 bahagi 2 campur C3x campur C4. ok, so kita simplifikan, dia akan jadi negatif x kuasa 3 campur 18x kuasa 2 campur C3x campur C4. ok, so ini adalah equation bagi deflection. So ini akan jadi equation yang kedua lah. ok, equation yang kedua. So dah dapat dah, kita dah terbitkan dah equation slope bagi setiap cut section. So apa kita perlu buat adalah kita masukkan boundary condition kita itu ke dalam setiap equation. So kita go through balik lah kita punya boundary condition. So you tahu kita tahu tadi kita punya boundary condition. ok, so boundary condition kita tu kita bahagikan dia kepada beberapa part lah. So ini adalah punya boundary condition. So saya labelkan boundary condition yang pertama, iaitu apa dia? Iaitu bila x equal to 0, y equal to 0.
boundary condition yang kedua adalah bila x equal to 6 meter, y equal to 0. Okay. So, dan kita ada kita punya continuity. Okay. Pun saya bagikan kepada dua, iaitu continuity yang pertama. Continuity pertama maksudnya pada at x equal to 2 meter, kita dapati kita punya slope pada AB bersamaan dengan slope pada BC, dan juga pada x equal to 2 meter kita punya deflection pada AB bersamaan dengan deflection pada BC. Ini adalah continuity condition kita. Okay. So tengok pada boundary condition yang pertama, pada x equal to 0 meter, y equal to kosong, di mana x equal to 0, y equal to kosong. So kat sini dia cuma ada nilai deflection saja, iaitu kosong. Okay, bila kita ada nilai kosong, senang untuk kita gantikan dia dalam kita punya equation. Tapi you tak boleh masukkan equation pada x equal to 0. X equal to 0 ni pada slope, sebab slope kamu ada nilai. Okay, macam mana nak tentukan, nak masukkan boundary condition tu pada equation mana? You tengok pada apa boundary condition tu beritahu. So pada boundary condition pertama dia beritahu pada x equal to kosong, y ni adalah you punya deflection. So masukkanlah dia punya boundary condition pertama ni dalam deflection punya equation pada cut section yang pertama. Okay, kenapa cut section pertama? Sebab x kita pada 0 kan terletak pada cut section yang pertama. Okay, so kita akan masukkan mana kita masukkan boundary condition pertama dalam deflection equation cut section pertama. Okey, sebab saya akan tulis lagi, sebab x equal to 0 berada dalam cut section pertama. Okey. So bila kita masukkan dan cut section pertama, kita tahu kita punya slope equation untuk deflection equation untuk cut section pertama kita adalah apa dia? EI y equal to 2x kuasa 3 campur C1x campur C2. So bila y equal to 0, iaitu you masukkan boundary condition yang pertama, iaitu bila x equal to 0, y equal to 0. So dia akan jadi E1, so y kita kosong, masukkan nilai x kat muka kosong, campur C1 dah kosong, campur C2. So ni automatik akan jadi kosong, kosong, kosong. So yang akan dapati C2 kamu adalah kosong. Okay, C2 adalah kosong. So dapatlah. Jadi boleh nampak bila kita masukkan boundary condition, kita automatik kita akan dapat nilai bagi constant, integration constant kita. Okay, so sekarang kita ada berapa lagi integration constant? Kita ada 4 lagi yang kita kena cari, iaitu C3, C1 dan juga C4. Okay, tengok balik pada boundary condition kita. Tadi dah settle kan, masukkan boundary condition pertama. You tengok pada boundary condition yang kedua. Pada boundary condition yang kedua, kita tahu kita pada x equal to 6, y equal to 0. So you tengok pada x equal to 6, dia berada pada cut section yang kedua. So pada cut section yang kedua, you masukkanlah x equal to 6 pada equation deflection, sebab deflection dia adalah kosong. Okay, so boundary condition yang kedua, kita tahu dia adalah x equal to 6 meter,
Y kita adalah kosong. So masukkan dalam equation apa? Diffraction equation kat section kedua, iaitu apa? Yang kedua kita tahu adalah dia punya equation adalah EI Y equal to negative X kuasa 3 plus 18X kuasa 2 plus C3X plus C4. ok, so masukkanlah equation kamu dengan Y kamu adalah kosong. So negative X kamu adalah 6, masukkan nilai 6 campur 18 kali 6 kuasa 2 campur C3, ataupun saya masukkan darabkan dengan 6 campurkan dengan C4. ok, so nanti you akan dapati nilai dia nanti yang ini akan jadi kosong. Penjudahan nanti you akan dapat C4 equal to negatif 432 tolak 6C3. So ini akan jadi equation yang ke 3 lah. ok, so saya akan letakkan equation. So ini akan jadi mana tadi? ok, ni saya tuliskan dia lah, equation yang kedua. Ini akan jadi diffraction equation kat section pertama, dia akan jadi equation yang pertama. ok, ok, so yang ini bagi boundary condition yang kedua. Bila you masukkan boundary condition kedua tu dalam equation diffraction pada kat section kedua, you tak dapat nilai, you masih lagi unknown. So tak apa, biarkan dalam unknown ini. So kita masih lagi ada dua condition, iaitu continuity condition. ok, so lihat pada continuity condition, you ada yang pertama, condition yang pertama adalah X equal to 2 meter, theta AB equal to theta BC. ok, so kita akan masukkan equation bagi slope bagi kat section pertama, iaitu AB kita samakan dengan equation bagi slope bagi kat section yang kedua, iaitu BC. ok, di mana kita tahu slope equation bagi kat section pertama kita adalah EI theta 1 ataupun theta AB, ok, equal to 12x kuasa 2 over 2 ataupun 6 lah, 6 12 bagi 2 6 kan, so 6x kuasa 2, ok, campurkan dengan C1. ok, manakala untuk theta 2 kita akan dapati EI theta yang kedua kat section kedua ataupun BC equal to negatif 3x kuasa 2 campur 36x campur C3. So kita akan samakan equation ni. So dia akan samakan, dia akan jadi macam mana? Dia akan jadi EI theta 1 equal to EI theta 2. So EI ni kan constant kan, so kita buang dia lah. So tinggal theta 1 equal to theta 2. ok, so kita samakan equation tu, dia akan jadi 6x kuasa 2 over C1 equal to negatif 3x kuasa 2 campur 36x campur dengan C3. ok, so nanti bila you masukkan, kita tahu bila kita samakan equation slope ni, dia adalah pada x equal to 2 meter. So masukkanlah nilai 2 meter tu, dia akan jadi 6 2 kuasa 2 campur C1 equal to negatif 3 2 kuasa 2 campur 36 kali 2 campur C3. So nanti NN you akan dapat satu equation baru, iaitu C1 equal to 36 plus C3. So ni akan jadi equation yang ke berapa?
Yang tadi 3 kan, dia akan jadi equation yang ke-4. Okey. So kita akan ada berapa integration constant punya equation? Kita akan ada 2 lah, itu equation yang ke-3 dan juga equation yang ke-4. Okey. So nanti kita akan masukkan pula, itu baru settle untuk continuity yang pertama. Okey. Continuity yang pertama ni. So kita tengok pada continuity yang kedua pula. You punya continuity condition bagi yang kedua, you tahu Y1 ataupun YAB equal to deflection bagi BC. Maksudnya kat section pertama, deflection dia sama dengan kat section kedua pada at jarak 2 meter. Okey. So kita masukkanlah, kita tahu kita punya equation bagi untuk Y1 dan Y2 tu you carikanlah, iaitu tengok balik dalam, sebab ni saya tak nak scroll down scroll up, saya terus masukkan equation bagi deflection pada kat section pertama, iaitu 2x kuasa 3 campur C1x campur C2 equal to x kuasa 3 tambah 18x kuasa 2 campur C3x campur C4. Okey, nampak tak nilai C2? Kita dah tahu dah, C2 kita ni adalah kosong yang kita cari tadi. So buang je lah kosong. Okey, dia akan jadi kosong. So saat itu kita kena cari balik lah dia punya kat sini kita masukkan x equal to 2. So dia akan jadi 2 darab 2 kuasa 3 campur C1 darab 2 equal to 2 kuasa 3 campur 18 darab 2 kuasa 2 campur C3 darabkan dengan 2 campurkan dengan C4. Ni 16 campur 2 C1 bersamaan dengan 2 kuasa 3 68 campur 2C3 campur C4. Okey, C4. Okey, ini adalah equation yang ke-5. Okey, tolong tengok pada equation 3 dan equation 4. So equation 3 kamu ada C4 bersamaan dengan negatif 432 tolak 6C3. Okey. Dan equation 4 kita ada, mana equation 4 kita ada C1 bersamaan dengan 36 campur C3. C1 bersamaan dengan 36 campur C3. Okey. So sekarang kita ada equation 5 3 dan 4. Okey, 3, 4, 5 lah. Yang mana equation 5 kamu adalah 16 campur 2 C1 equal to 68 campur 2 C3 campur dengan C4. Okey. So kiranya you ada equation 3 dengan equation 4 kan. So equation 4 nanti, so daripada equation 5 ni, equation 5 you maksudnya you insert equation 3 dan 4 dalam equation 5. Okey, so nanti dia akan jadi 16 campur dengan memasukkan boundary condition continuity condition x equal to 2 meter lah. So nanti you akan dapat equation kamu campur 2 darab 36 campur C3 equal to negatif 8 campur 72 campur 2C3 tolak 43
432. Okey. Tolakkan dengan 6C3. Okey. So nanti you akan dapat C3 kamu bersamaan dengan negatif 76. Okey, bila dapat C3, you masukkan insert C3 bersamaan dengan negatif 76 dalam equation 4. So, dia akan dapat C1 equal to negatif 40. Nanti dah dapat C1, you masukkan dapat equation 4 akan dapat C1 kan. So, yang ni pun tadi guna insert C3 equal negatif 76 dalam equation 4 dan 3. So, nanti you akan dapat C1 negatif 40 dan C4 bersama dengan 24. Okey. Itu baru you dapatkan nilai integration constant. So dah dapat nilai integration constant ni C1 sampai C4. Masukkan nilai-nilai tersebut dalam equation. So maksudnya dah dapat semua tu. Insert C1, C2, C3 dan C4 in slope and diffraction equation. Okay. So bila masukkan nanti you akan dapati sebab tu dalam kerja panjang Okay, you akan dapati YAB ataupun Y1 equal to 1/EI 2x kuasa 3 tolak 40x. Okay. So ini untuk distance 0 lebih kecil daripada x lebih kecil daripada 2 meter. Dan juga you akan dapat Y BC ataupun Y2 kamu adalah 1/EI negatif x kuasa 3 tambah 18x kuasa 2 tolak 76x campur 24. Okey, ini untuk jarak 2 meter lebih kecil daripada x lebih kecil daripada 6 meter. Okey. So sekarang soalan dia minta dia nak deflection at middle beam, right? Middle beam. So middle beam kita tahu beam kita size dia 6 meter panjang dia. Dia nak pada middle beam. So middle beam adalah 3 meter. Okey. 3 meter. So bermaksud pada 3 meter adalah bermaksud pada x equal to 3. Dia nak tahu y kamu berapa. Okey, y kamu berapa. So bila kamu akan gunakan kat mana? You akan gunakan kat session yang pertama ke kat session yang kedua? Okay, you tak akan gunakan kat session yang pertama sebab kat session yang pertama nilai x dia adalah 2 meter. Okay. Untuk kat session kedua nilai dia adalah pada 2 meter ke 6 meter. Maksudnya kita akan gunakan diffraction equation pada kat session kedua lah. Sebab x kita adalah 3. X kita adalah 3. So kita akan dapati, kita masukkan dalam pada y equal to 1/EI negatif x kuasa 3 campur 18x kuasa 2 tolak 76x campur 24. So kita akan gunakan x equal to 3. So masukkan nilai dia, y equal to 1/EI negatif 3 kuasa 3 campur 18 3 kuasa 2 tolak 76 3 campur 24.
Okay, so nanti bila kita you akan dapat dalam sebutan EI, bukan sebutan EI, masukkanlah nilai EI tu nanti. Okay, EI ni nanti you masukkan. Dia masukkan nilai E kamu berapa tadi? Dia bagi kamu E adalah berapa E? Okay, 20 kilonewton per millimeter squared. Okay, you convertkan kepada Newton, dia akan jadi 20 kali 10 kuasa 6 kilonewton per meter squared. Dan you punya I adalah tukarkan daripada 1600 kali 10 kuasa 6 mm squared kepada 1600 darab 10 kuasa 6 berapa? 10 kuasa negatif 6 meter squared. Ok, masukkan nilai tu nanti, end up bila you solvekan, kamu akan dapati nilai Y kamu pada 3 meter adalah negatif 2.2 mm. Ok, milimeter. Nak tukar pakai meter pun, ataupun sebab tadi dia tukar meter kan, dia akan jadi negatif 2.2 darab 10 kuasa negatif 3 meter bersamaan dengan negatif 2.2 darab 2.2 milimeter. Okay. Kenapa tiba-tiba pula ada negatif? Sebab negatif tadi yang ni lah kita dapat ni. So bahasa negatif kita tu bermaksud kita punya pesaungan ataupun diffraction kita tu adalah arah ke bawah. Kan dia deflect kan macam ni kan. You ada beam, you ada ni. Dia kan dia punya elastic curve macam ni. So bila masa ni kan kita tahu kalau kita punya diffraction kita tu ke bawah ataupun ke arah bawah beam, dia akan jadi negatif lah. Macam you buatnya eksperimen dekat lab. Puan, kenapa dia negatif kan dia? Sebab dia ke bawah. Okay, itulah dia.